kau lagi kasihku, peluk-peluk. Ya Allah, Nadine. Okay, so kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau panjang mukadimah. Korang sibuk tanya pasal COVID. Okay. Tengok sebuah kilang memproses dua jenis padi, iaitu A dan B. Okay, padi. Labelkan kat sini padi A dan B, so letak siap-siap. Okay, padi A, oh besarnya. Okay, A, B. Okay, awak ingat soalan ini persamaan mesti diubah dalam X, Y. Benda-benda macam ni mudah, tapi kadang-kadang itulah yang kamu lupa. Okay, jadi dekat sini dia kata setiap bungkus padi A mengandungi 20 kilo. A 20 kilo. Okay, dan sorry, dia ada A dengan B, dia ada habuk dengan, okay, so saya kena ubah bentuk jadual ni. Jadi bentuk jadual ni nak memudahkan kamu, so dia kena tahu jugalah cara nak buat tu macam mana. Okay, dia ada padi, okay, dia ada habuk. Okay, ini padi A, ini padi B. Okay, kemudian dia kata dekat sini padi A ada 20 kilogram padi dan yang habuknya ada 20 gram. Okay, setiap bungkus padi B mengandungi 60 kilogram kat sini dan dia ada 10 gram habuk. Okay, kilang memproses X padi A. Nampak je A mesti diubah jadi X. Y-nya untuk B. Okay, dan cara padi diproses adalah berdasarkan kekangan di bawah. Okay, jadi kalau awak tengok di sini dia kata berat keseluruhan padi, okay, yang diproses tidak kurang. So senang je sebabnya dia akan terbalik tidak kurang. Maka di sini akan jadi lebih sama dengan. Dia cerita pasal kilogram. So engkau ambil pasal kilogram. Okay, jadi dekat sini dia kata 20 kilogram. Jadi awak wujudkan persamaan. Apa persamaan yang wujud dekat sini? Keluarkan cuba. Ada orang masuk. Ya. 20x. Ya. Okay. Okay. So jawapannya apa? Dapat berapa? So dia cerita pasal padi. So awak kena ambil pasal padi saja. Okay. Jadi dekat situ kamu akan dapat jawapan dia ialah 20 X. apa dia? Okay. 20x. 20x kemudian tambah dengan 60y. Okay. Yang pertama. Jadi awak dapat 20x tambah 60y. Okey, jadi dekat sini lebih besar sama dengan 1,800 kilogram. Yang kedua, soalan kedua dia kata berat habuk tidak melebihi 1,8 kilogram. Habuk, berat habuk. Habuk yang dia bagi dalam gram. Dekat sini dalam kilogram. Okey, jadi awak kena ubah. Okey, dia kat sini dia bagi 1,8 kilogram. Habuk dia bagi dalam gram. So, saya akan buat yang kedua, habuk iaitu 20x tambah 10y. Dia dalam gram bermakna 1,8 kilogram akan jadi 1,800 gram. Mesti unit yang sama. Ayat dia apa dekat sini? Soalan kedua, tidak boleh melebihi. Dia opposite. So dia akan jadi kurang sama dengan. Okay? Seterusnya yang ketiga, bilangan bungkusan B. B apa? Y. Yang ketiga, bungkusan B iaitu Y. Okay. Bilangan bungkusan B tidak melebihi. Oh, sorry. Form 4 sebenarnya korang tak belajar lagi untuk maths. Form 5 junior, sorry saya terlupa sebab saya ajar maths. Saya ajar maths juga untuk form 5 junior. Sebenarnya ini korang belajar dalam maths. Okay, at maths korang akan belajar tingkatan 5 nanti. So tak apalah, dah advance lah saya dah ajar. Tapi tak ada masalah sebab ini korang dah belajar dalam maths. Betul tak budak form 5 junior, tolong respon? Betul. Kan korang dah, aku sempat juga siapa yang jawab tu kan. Form 5 junior.
Ya betul Anda cikgu. pun- Saya rasa tak ada masalah. Betul, Nah cikgu. kan. Jadi Betul, korang betul, betul, belajar, diorang belajar dalam maths tau tajuk ni. Power aja. Ah, tapi Betul. sebenarnya tajuk ini korang akan belajar tingkatan 5 nanti. Tingkatan 5 nanti korang akan baru belajar tajuk ni. Sorry. Padahal semalam ada tanya saya, cikgu linear programming tu tingkatan 4 ke 5? Saya pun jawab, Allah Akbar. Sorry. Sebab saya ajar dalam maths. Sebab tu saya rasa macam saya dah ajar form 4. Okay tapi tak apa. Betul. Budak ni diorang dah belajar dah. Okay. Dah tak payah nak peh. Okey, bilangan bungkusan padi B. Padi B iaitu Y. Okey. Y tidak melebihi. So dia kurang. Bila dia kata, dia kan soal dia macam ni tau. Nak mudah kamu kena tengok ayat dia. Kalau dia kata tidak melebihi. Tidak melebihi akan jadi kurang sama dengan. Tapi kalau dia kata tidak lebih. Okey, tidak lebih kan ada perkataan kan tidak. Tapi kalau dia kata lebih daripada padi B. So guna lebih besar lah. Kurang daripada padi B. Guna lebih kecil lah. Tapi kalau ada perkataan tidak. Okay, dalam bahasa Inggeris dia ataupun penggunaan ayat dia biasa at least, at most. So kalau ada perkataan itu at least, at most, not more than, not less than. Ada perkataan pengganggu kat situ. Dia bukan kata kurang ataupun lebih. Tapi dia kata tidak kurang, tidak lebih. So ada pengganggu dekat situ, maka tanda akan berubah daripada yang asal. Okey, yang berbeza. Okey, opposite dia. Okey, yang bertentangan. Okey. Jadi kat sini soalan yang ketiga dia kata bilangan bungkusan padi B iaitu Y tidak melebihi. So dia kata not more than padi A. Okey, bila dia kata tidak lebih maka kita kurang. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok, okey saya nak buat guna yang satu lagi. Biasanya saya akan buat yang ini. Okey awak tengok bilangan bungkusan padi B tidak melebihi, so kurang. Jadi dia tolak dengan X. Nak guna, dia ada dua cara, tolak X. Jadi tidak melebihi, so kena kurang sama dengan. Kurang sama dengan. Berapa dia kata? 30. Okay, 30. Jadi, so kita akan, mana saya baca ni? Betul tak? Bilangan bungkusan padi B tidak melebihi. Okay, so kurang padi A sebanyak 30 bungkus. So, kat sini 30. Ataupun, kamu boleh ada yang pelajar buat Y kurang sama dengan X tambah 30. Pun boleh, tak kisah. Okay, sama je dua-dua. So apa nak kena buat sekarang ni? Apa yang kamu nak kena buat? Apa kamu nak buat? Buat jadual. Buat jadual X, Y. X, Y. Okay. Yang ini dia ada masalah sikit untuk maths hari tu. Pelajar confused bila Y tu. Ada soalan kamu akan terjumpa kadang-kadang dia kata 3X kurang daripada Y. Okey, untuk melorek, kamu tak boleh baca dari kiri ke kanan. Melorek kawasan, kita tengok Y. So dalam kes ini, kalau kamu baca kiri ke kanan, kamu akan kata X lebih kecil. So kamu akan lorek kawasan lebih kecil. Tetapi sebenarnya, apabila kamu nak melorek, kamu kena baca dari Y. So dalam kes ini akan jadi Y lebih besar. So tengok Y itu di mana. Okay. So dalam kes soalan ini senang sebab Y-nya semua berada di sebelah kiri. So cantiklah. So kita boleh guna je tanda yang ada kat situ. Okay, so saya menggunakan kaedah ini. Saya letak X kosong, Y kosong. Ini saya gunakan apabila soalan saya X ada nilai, Y ada nilai dan ini C. Iaitu ini persamaan garis lurus. Y equals to MX plus C. This one is your C. Bila C ada maka saya akan gunakan konsep X kosong, Y kosong. Okay, X kosong, Y kosong. Jadi mudah je. Caranya apa? Mula-mula X kosong. X kosong kita gantikan X ni dengan kosong. X gantikan dengan kosong. So 20 kali kosong, kosong. 60, Y 1800. Jadi apa yang kita buat adalah 1800 kita akan bahagi dengan 60. Okay. So kita akan dapat jawapan. So dapat apa jawapan? 30. Ya, kita akan dapat jawapannya ialah 30. So di sini akan jadilah 30. Okay. Kemudian kita kosongkan Y. Kosongkan Y 1800 bahagi 20. Kita dapat 90.
Okey, so kita buat dulu macam tu. Tapi nanti kalaulah tiba-tiba masa kamu nak plot, tak cukup. Tak ada tempat tu. Okey, tapi sebenarnya kalau 3Y ni, kalau skala dia 2 cm 10 unit, kamu boleh sampai ke 130 saya rasa kita graf. Kalau paksi X boleh sampai 90 ke 100. Tapi kalau standard kertas dia boleh sampai ke 100. Okay, jadi kalau tak cukup, kita boleh ambil apa-apa saja titik sebenarnya. Okay, ni maksud saya macam ni. Sebab dia garis lurus. As long as kamu substitute nilai yang betul, kira betul, apa-apa pun boleh. Contoh, awak tak naklah guna cara cikgu ni, mudahlah. Saya nak guna cara yang susah. Saya nak tengok saya ni hebat ke tak. Macam tu kan. So korang nak gantikan sini berapa? Gantikan X 10, X 40 contohlah kan. Kamu nak buat macam tu. Boleh, tak ada masalah. So kat sini kau banyak kerja lah sebab kau nak hebat kan. So X kau gantikan. Dekat soalan pertama 20, kau darab X 10. Okay, tambah dengan 60 Y. So dekat sini akan jadi lebih besar sama dengan 1800. So kau kira 20 kali 10 200 tambah 60 Y. Kau dapat 1800. Jadi 60 Y sini adalah 1600. Bahagikan jadi Y-nya 1600 bahagi dengan 60. Inilah menyebabkan soalan ini kau rasa susah. Sebab kau tak nak dengar apa yang aku ajar. Bagi yang mudah kau nak buat macam ni. Benda ni kamu akan gunakan sekiranya titik tu tak jumpa je. Kalau tak kau tolong buat cara yang saya tunjuk. Okey, jadi tak payahlah nak guna cara yang ini. Ini nanti buat satu, nanti cuba lagi. Okey. Okey lepas tu kamu buat. Nak habis dah. Okey. Okey, awak guna cara yang ini. Okey, next kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok seterusnya soalan kedua. Soalan kedua pun sama. Okey, kita buat jadual. Semua dalam bila kamu jawab graf, awak boleh buat semuanya dalam kertas graf. Okey, linear law, linear programming ni, so buatlah semua dalam kertas graf. Jadi kamu tak payah nak selak-selak tengok nilai-nilai tu. So sini letak X, Y. Tapi ingat jangan langgar graf, tu je. Okey, dia sama. Ada Y ada, M ada, MXC pun ada. So saya letak sini kosong, saya letak sini kosong. Okey, yang kedua saya gantikan X dengan kosong. Okey, 20 kali kosong, kosong. So 1800 bahagi dengan 10. Okey, dekat sini saya dapat 180. Kat sini nampak besar sangat. Bermakna kita tak jumpa kawasan ini nanti. Okey, lepas tu satu lagi kita ambil. Kita kosongkan Y. Kosongkan Y jadi 1800 bagi 20, kita dapat di sini 90. Okey, X 90, selamat. Bermakna dekat sini nanti kamu tak jumpa. Sebab saya kata maksimumnya 130 ataupun 13. Jadi apa yang perlu kamu buat di sini untuk kes ini, ini barulah tambah. Barulah ambil apa-apa nilai. Apa-apa nilai tu apa? Sukati. Tapi kalau boleh ambil nilai yang mudah. Apa yang maksud saya mudah di sini, kita nak gantikan nilai X supaya awak tengok kita ambil 16, kat sini 60. So kita mungkin ambil, yang ni kena pandai ambil lah. So saya akan wujudkan yang 1800 ni supaya jadi 1200. Kenapa? Sebab saya nak mudahkan dapat nilai Y. Kalau tak nanti contoh, saya gantikan nilai berapa ya? 20, 40. Okey, saya gantikan 20. Saya gantikan 20. X saya gantikan 20. Saya silap lah. Soalan kedua kan? Soalan kedua, saya terangkan yang pertama tadi. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua contoh saya gantikan X 20. Saya gantikan X 20. So di sini 20 tambah 10 Y. Okey. So kalau kamu tengok di sini 1800. 10 Y 20 400, 1800 tolak 400, so masih lagi tak cukup. Sini adalah 1400, jumpanya 140, masih tak cukup. Sebab tu biasanya saya akan arahkan pelajar. Okay, saya dah kata tadi dalam kertas graf tu, paksi X kalau dia guna 2 cm 10 unit, sini kosong, paling jauh sini ialah 100. So biasanya saya suruh pelajar ambil yang tengah. Ambil yang tengah. Okay, so kita akan ambil nilai 50. Okay, so saya gantikan X dengan 50. 20 darab 50.
tambah 10Y kurang 1,800. 20 kali 50. So awak dapat di situ ialah 1,000. Jadi 10Y. Okey, di sini tinggal 800. Jadi Y-nya dapat 80. Dapatlah titik ini. So dalam kes ini, soalan kedua ni terpaksalah buat 3 nilai X. Sebab nilai yang pertama tadi kamu tak akan jumpa pada awak punya paksi Y. Aduh sakitnya. Okey. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga. So yang ketiga dekat sini pun sama, konsep yang sama. Yang ketiga, saya nak padam ni dulu. Okey. Okey, then yang ketiga. Yang ketiga pun sama, kita buat. Okey, iaitu kita akan wujudkan jadual macam biasa. Yang ketiga, so ni tadi yang pertama. Okey, ini yang kedua. So yang ketiga, saya buat X, Y. Okey, sekarang saya ambil X kosong. X kosong, Y dapat 30. So dalam kes ini, kalau saya letak Y kosong, X dapat negatif. Sedangkan graf kita tak ada negatif. Okey, sedangkan graf kita tak ada negatif. Bermakna saya kena ambil nilai Y yang lebih besar. Contoh saya ambil macam tadi kan, saya ambil yang tengah-tengah. Jadi saya nak ambil apa? Contoh saya ambil 100. Saya ambil Y 100. So gantikan dalam Y 100. Y ni, nilai Y dekat sini. Yang ini gantikan dengan 100. Okey? 100. 100 tolak X. So ini buatlah pengiraan macam biasa. Okey, 100 tolak X kurang 30. Jadi negatif X kat sini negatif 70. Maka X ialah 70. Boleh? Okey, settle. So kita dah dapat dah ketiga-tiga jadual kita. Okey. Soalan kita, ya. Tanda dia bertukar kalau 30 tu. Tak. Sebab ini saya nak cari nilai je. Oh, ini tak payah. Ini bukan, ini tak perlu tukar. Okey. Okey, lepas tu kat sini kalau kamu tengok soalan dia kata apa? Seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm 10 unit untuk setiap paksi. Okey? Jadi kita pun buat. Okey? Ada kata graf. Itulah aku cari kita graf nak bagi korang faham kan. Okey, 2 cm 10 unit. So buatlah macam biasa tapi saya tak pasti. Boleh conteng tak atas ni? Alhamdulillah boleh. Kosong. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tapi saya cari kertas graf. Saya cari kertas graf lembaga peperiksaan tapi saya tak jumpa kertas graf yang sampai 100. Jadi saya punya sampai 80. Tapi kertas graf kamu tolong buat dari tepi. Korang boleh jumpa 100 kalau kertas graf yang dia punya tepi kecil je. Cuba buat, dapat tak 100? Saya rasa dapat sampai 100. Kan? Dapat kan? Okey. Kalau paksi Y-nya korang boleh sampai 130 saya rasa. Tapi yang ini tak boleh tahu. So sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kalau kertas graf yang sebenar dia boleh sampai 130. 130 ke 120 macam tu. Okey, jadi untuk yang ini tak boleh. Ini sebab saya tak tahulah, saya cari malam tadi tak jumpa dah. Jadi saya ambil dia ni. Okey, so kita tengok yang pertama. Yang pertama, jadual pertama awak tengok tu X kosong Y 30. Okey, X kosong Y 30. X kosong Y 30 di sini. Okey, kemudian apa? Kemudian X 90 Y kosong. Tak muat. Okay, dalam kes saya, nampak tak kertas graf saya tak muat. Kertas graf kamu muat tau. Okay, contohlah macam saya ni kertas graf saya tak muat. Kalau kertas graf tak muat, maksudnya kat sini kamu kenalah cari nilai apa-apa. Tapi kalau ikut kertas graf kamu muat. Faham tak? Faham maksud saya ni? Okey. Jadi kalau macam soalan saya ni sebab saya punya kertas graf tak muat, saya kena wujudkan yang satu lagi. Okey, tapi kalau guna kertas graf kamu muat. So saya buat satu lagi. Saya buat satu lagi. So saya ambil X-nya 90, saya ambil X 70 contohnya. Okey, saya ambil X 70 sekejap saya nak cari nilai yang senang. 60, 30. Saya ambil 30. Okey. So 20 darab 30 dapat 600.
1800 tolak dengan 600, 1200. 1200 bagi 60, sini dapat 20. So, X 30, Y 20. X 30, Y 20. Betul ke? X 30, Y 20. Yes. Itu dia. Jadi, okey, apa yang perlu kamu buat? Terus gariskan. Okey, terus gariskan. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau kamu menggunakan pengiraan yang betul, kamu memang akan dapat titik yang betul, graf yang betul. Okey, contoh kan, ni saya gariskan. Bila saya gariskan, tadi kan saya tak ada 90 kosong kan. So sebenarnya ketah graf ni tadi, kalau sampai ke 90, saya ni sampai 90, memang saya jumpa kat sini 90. Jadi kalau ketah graf kamu senanglah. Ketah graf kamu ambil je 0, 30, 90, kosong, macam tu. Itu ketah graf kamu. Net gariskan. Jadi kat sini saya nak buktikan bahawa sekiranya kamu menggunakan pengiraan yang betul, walaupun nilai tak sama, maksudnya kawan tak nak ambil kosong dengan 90, dia nak ambil 20 ke 50 ke apa-apa nilai lah, kamu akan dapat garis yang sama sebab dia garis lurus. Boleh Okey, yang kedua. Yang kedua, tengok saya ambil 90 kosong dengan 50 80. X 90 kosong 50 80. 50 80 sini. Okey? 90. So, walaupun tak ada 90 tapi saya tahu 90 tu dia akan bersilang di sini. So, saya ikut yang ni. Okey? Okey, gariskan. Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam maths kamu ada belajar yang garis putus-putus. Dalam math SPM setakat ini, okey, tak jumpa yang putus-putus. Walaupun putus-putus tu akan wujud. Bila masa putus-putus wujud, apabila dia tak ada tanda sama dengan yang kat bawah. Dan sebenarnya dalam SPM, marking scheme, okey saya tunjuk marking scheme, pemeriksa dia bagi macam mana, dia sebenarnya tak kisah pun. Dekat sini kau buat ada sama dengan ataupun tidak. Okey, dekat inequalities, dekat ketaksamaan, okey yang saya bulatkan warna hijau ni, dia tak kisah pun kamu ada sama dengan ataupun tidak sebenarnya. Okey, tapi saya tak nak kamu guna cara yang itu sebab macam saya kata marking scheme tiap tahun dia akan berubah. Okey, seterusnya yang terakhir 0, 30, 70, 100. 0, 30, 0, 30 tempat yang sama. Okey, dan berapa? 70, 100. 70, 100 di sini. Sama, ambil pembaris, gariskan. Kalau kamu dah faham betul-betul buat dia laju je. Ni sebab saya terang, nanti dia jadi macam lambat. Okey. Gariskan. Dah settle. Okey, sebab kamu semua anak yang baik kan, tapi sebab dah tua kan, 18 baru nak ambil SPM jadi pelupa. So tolong nomborkan. Nomborkan persamaan. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Ada pelajar tanya, cikgu persamaan itu perlu tak dituliskan pada garisan? Okey, persamaan tidak wajib dituliskan pada garisan. Tetapi kalau kamu nak tulis, kamu jangan guna tanda lebih besar atau lebih kecil. Sebab lebih besar, lebih kecil ini adalah kawasan belorik. Kalau kamu tuliskan pada garis lurus, itu adalah persamaan. So persamaan kamu kena guna equal. Jadi tak payahlah tulis. Buat je nombor macam saya buat tadi. Okey? Kita tengok satu-satu. Macam saya kata, kita baca dari Y. So soalan pertama kita, dekat sini Y lebih besar. Mana graf pertama? Ini. Lebih besar, kamu semua dah tahu dah. Lebih besar di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Itu kawasannya. Okey, yang kedua. Yang kedua, Y lebih kecil. Mana graf yang kedua? Okey. Kedua lebih kecil. So lebih kecil di mana? Di sini, di sini. Sepatutnya di sini pun. Tapi tempat yang saya pangkah terakhir ni tadi, yang pertama tak nak dah. Jadi kamu tak payahlah buat. Okey. Dan yang terakhir dekat sini persamaan ketiga, Y lebih kecil. Persamaan ketiga, Y lebih kecil kat mana? Kat bawah ini. Okey. Di bawah sini. So, mana jawapan dia? Kita akan mengambil yang ada tiga-tiga lambang. Okey, jadi awak gariskan. Tak payahlah nak garis halus-halus, cantik-cantik, tak perlu. Yang lain kamu padam. Yang lain kamu padam. Okey dah. So kat sini kalau kamu tengok, okey, soalan kata apa? Mana dia?
Okey, soalan dekat sini dia kata dengan menggunakan ni, okey bungkusan. Ni, soalan B. Rantau R. Okey, rantau R. So buatlah huruf R besar-besar. Okey, tak payah nak pergi padam kawasan takut pemeriksa tak nampak awak pergi buat huruf R. Buatlah R besar-besar macam tu. Okey, so dekat sini markah yang kamu dah dapat ialah 6 ke 7 markah. Untuk persamaan, 3-3 persamaan tadi kamu dapat 3 markah. Graf kat sini kamu akan dapat 3 ke 4 markah. So kamu dah boleh dapat 6 ke 7 markah soalan ini. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita nak lengkapkan untuk dapat 10 markah. Apa yang perlu kamu jawab di sini adalah tengok soalan C yang pertama. Bilangan bungkusan maksimum dan minimum padi B bila A-nya ialah 40. A 40. A kita ialah X. Jangan tersilap. A 40. A kita adalah X. A 40. A kita adalah X. Okey, awak tengok saya akan gunakan warna saya ambil warna apa ya, nak bagi lain sikit, warna hitam. Okey. So, ambil 40. Ambil 40. Okey, gunakan pembaris, tengok betul-betul gariskan mana 40. Itu dia. So, kita buat garis putus-putus supaya tak dapat bezakan. Okey. So, inilah dia punya garisnya. Dia tanya minimum dan maksimum. So, minimum ya. Apa dia? Apa Zul? Kalau line kita buat straight tak buat putus-putus. Okey, tak apa. Sebenarnya tak apa. Tapi nanti kau tak dapat bezakan mana graf kau dengan ini sebenarnya jalan kerja. Tak ada markah pun garis putus-putus ke tak tu. Kalau kau nak main baca je tengok kau dah nampak pun tak apa. Dia tak perlu tunjuk pun. Faham? Boleh? Okay. Boleh Okey, lepas tu tarik. Tengoklah X ni berapa. Tengoklah betul-betul ni sebab okey, kita tengok betul-betul. Okey, faham So di sini tu dia. So inilah minimum dia. Baca berapa? Oh, sorry. Naik atas. Okey. Di situ. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok, kita dah dapat dah nilai minimum. Awak ingat dia nak nilai minimum dan maksimum. Jadi kau tulis minimum sama dengan berapa? Kalau ikut yang graf saya 18. Maksimum berapa? Maksimumnya ialah 70. Soalan akan tanya juga julat. Kalau dia tanya julat, so jawapannya 18 Y 70. Itu kalau julat. Kalau nilai minimum, nilai maksimum tulis macam ini. Julat tulis macam ini. Okey. Kalaulah kamu baca-baca-baca, kamu dapat perpuluhan. Kamu dapat perpuluhan dekat minimum tu contohnya 18,5. Okey, contohlah dekat sini ni kat minimumnya 18,5. You round off. Round off akan jadi 19 sebab bungkusan beras. Dia tak akan jadi perpuluhan. Dapat 19. Lepas dapat jawapan, you check adakah 19 berada dalam kawasan belurik. Memanglah. Okay, so terus dapat. Manakala maksimum pun sama. Kira-kira kamu dapat jawapannya adalah 19,5 contoh. 19,5 kamu bundarkan akan jadi 20. Tapi malang. Kalaulah dekat sini maksimumnya 19,5, 20 tu akan di atas. Di atas dia tidak berada di dalam kawasan belurik. So dalam kes maksimum, kamu tak boleh ambil 20 tapi kamu ambil 19. Okay? Jadi tak payah nak hafal, senang cerita. Kalau dapat perpuluhan, bundarkan dan you check balik. Adakah jawapan kamu itu berada dalam kawasan belurik? Kalau tak, then kamu bundarkan pada nilai yang lebih kecil lah. Okay, boleh? So itu jawapan dia. Okay, seterusnya. Okay, soalan seterusnya dekat sini. Dia kata keuntungan maksimum. Soalan bentuk dia macam ni je. Biasanya kamu akan jumpa pasal yuran, kamu akan jumpa pasal aktiviti. Contohnya menguli tepung dengan nak menggoreng ke, contoh macam tu. So nanti dia akan ada pasal maksimum.
Maksimum atau minimum? Keuntungan maksimum kilang tersebut jika keuntungan setiap bungkus padi A dan B. Padi A dan B. Padi A 20, so 20X. Padi B 30, jadi 30Y. Kita nak cari keuntungan maksimum. Okay, so apa yang perlu kamu buat? Sebenarnya kalau kamu dah tak ada masa, kamu tengok apa yang perlu kamu buat. Maksimum ni, kamu akan tengok sebenarnya kamu ada 3 penjuru. Okay, saya warnakan penjuru yang saya masukkan, yang saya warnakan biru. 1, 2, 3. Kamu ada 3 penjuru. Tiga penjuru tu kamu tengok apakah dia punya koordinat. Okay, koordinat dia apa? Kamu baca koordinat dia. Contohnya yang ke atas yang ni ialah berapa ni? 50, 80. Okay, sini 50, 80. Okay, yang sini 0, 30. Okay, yang sini ialah 90, 0. Jadi antara ketiga-tiga koordinat ni, manakah titik yang memberi nilai maksimum? So nak tahu tu caranya macam mana? You substitute lah nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan yang telah kamu bina. Okey, tapi cara yang sebenar, apa yang perlu kamu buat adalah kita kena wujudkan satu garis putus-putus. Okey, garis putus-putus tu kita punya garisan yang nak mengukur maksimum atau minimum. So caranya sebenarnya kita kena tukar dia dalam intercept form. Bentuk pintasan. So bentuk pintasan mudah je. X ambil nilai Y, Y ambil nilai X. So kita akan ambil, dia adalah cara dia sebenarnya macam mana saya boleh dapat macam ni. Dia sebenarnya kamu kena buat 20 darab 30 kamu dapat 20 ni 20 darab 30 kamu dapat nilai dekat sini. Lepas tu kamu kena bahagi tu, bahagi. Lala senang, kamu buat je lah macam yang saya tunjuk ni. Okay, dia sebenarnya lah kan. Dia kena buat 20 darab 30. So sini 20X tambah 30 Y sama dengan 600. So bahagi dengan 600, bahagi dengan 600, bahagi dengan 600. So dapatlah X per 30 tambah Y per 20 sama dengan 1. Ini yang dimasukkan dalam pintasan. Jadi buat apa kau nak buat kerja ni? Gunalah cara yang saya tunjuk. X ambil Y, Y ambil X. Boleh? Okay, X30, Y20. X30, Y20. Okay, saya gunakan warna lain supaya kamu nampak. Saya nak guna warna hijau. Nampak tak? Boleh lah kot. Hijau pekat. Biru-biru. Okay, X30, Y20. X30, Y20. So, apa perlu kita buat? Buatlah garis putus-putus. Buat garis putus-putus. Okay, kenapa garis putus-putus? Nak membezakan dengan graf kamu yang asal. Tu dia. So, kat mana maksimum? Sebenarnya kamu kena gerakkan pembaris. Tapi kamu hantar kertas soalan, kertas jawapan. Pemeriksa tak tahu pun kau gerak ataupun tidak. Sebab tu saya kata tadi, kau ganti je nilai antara tiga-tiga tu mana yang memberi nilai maksimum. Okay, tapi saya kena tunjuk cara juga. Nanti masa universiti lecturer kau tanya, tak pernah pun cikgu ajar kata kan. So, nilai yang mula-mula kamu jumpa ni, bulatan yang pertama, okey, itu adalah nilai minimum. Kalau dia tanya nilai minimum, so kita dapat titiknya adalah 0.30 sebab dia merupakan titik yang mula-mula kamu jumpa. Maksimum gerakan bla 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 atas sekali. So maksimumnya adalah 50, 80. Jadi gantikan saja dalam sini. Okey? 20x. Jadi ni 20x, 20 darab dengan 50 tambah 30 darab 80. Itulah dia punya keuntungan maksimum. Okey, nanti kamu jumpa soalan kadang-kadang garis putus-putus kamu tu yang kamu dapat dekat tengah-tengah. Okey, apa yang saya masukkan contoh. Kamu buat, kamu dapat macam ni. X-nya 80, contohlah Y-nya kamu dapat 70. Kan jadi dekat tengah-tengah alam ni. Jadi kalau kamu nak kecilkan, kamu nak dia nak buat kat bawah juga, kamu boleh kecilkan. Cara kecilkan, buanglah kosong. Jadi awak dapatlah X8, Y7. Okey. Jadi tapi tak ada masalah kalau kamu contohnya lah X80, Y70. Contohlah ini garis yang kamu dapat Garis yang kamu dapat. Okey. Kalaulah kamu dapat garisan, nanti takut pula bila kamu buat-buat dapat garis kat tengah-tengah ni kamu ingat salah. Kalau kamu dapat garis tengah-tengah tak ada masalah. Maksimum teruskan,
Dia nak minimum, kamu patah balik. Kalau dia kat bawah, minimum titik yang mula-mula kamu jumpa, maksimum yang paling jauh. Tapi kalau dia di tengah-tengah, maksimum teruskan perjalanan, minimum patah balik. Go ahead, go stand. Okay, boleh? So, dapatlah 10 markah. Settle. Boleh tak? Okay, apa yang saya maksudkan tadi, saya ada bagi tahu kamu tadi yang you akan tak dapat full mark, dia macam ni. Contoh soalan dia macam ni. Saya akan bagi markah gunakan warna hijau gelap Okay, pemeriksa akan tengok macam ni. Semua betul. Markah dia N square, N1 dalam petak. Apa maksud N1 dalam petak? Wajib sama. Kan? Semuanya ada N1, total scope. Okay, dan sekiranya, kamu dah betul kan? Sekiranya kamu tak tukar, ada satu tu tiba-tiba kamu lupa. Kamu buat 20A, 60B. Dia bagi markah, tapi dia akan buat SS minus 1. Okay? SS, tapi saya tak ingatlah apa dia SS. Tapi maksudnya dia akan screenshot kau. Okay, jadi maksudnya dia hukum kau, dia akan tolak 1. Bila kat sini mula-mula nanti kau dapat lah, dia bagi markah 3. Tapi sebenarnya dia tolak 1 sebagai hukuman. Jadi bila berlaku tolak 1, okay, kamu tak ada masalah, kamu lorek semua betul, kira semua dapat jawapan betul. Jadi jawapan yang pasal nilai maksimum tadi, mana tadi ya? Nilai maksimum yang kat sini ni tadi, sepatutnya betul lah kan? Sebab memang kira betul, tapi kamu tak akan dapat. Kenapa? Sebab ada SS minus 1 di atas. Jadi hati-hati. So dia akan hukum kamu di situ. Okay, boleh? So itu 10 markah. Okay, saya tak kisah, mungkin ada pelajar yang lebih suka jawab motion, dia rasa lagi okay, tak apa. Tapi saya tak memikirkan untuk seorang, dua orang yang dah mula belajar motion. Saya memikirkan ramai lagi pelajar yang lebih ramai lah. Okay, jadi sebab tu saya nak fokuskan soalan ini. Okay, boleh? Saya nak korang buat, boleh? Cuba kita buat soalan nombor 3. Okay, kita jawab soalan nombor 3. Nombor 3. Okay, tolong buat nombor 3. Berapa minit ke? 15 minit. Soalan ini 10 markah, so 15 minit. So jam saya sekarang pukul 10.32. 15 minit. So siap pukul berapa? 10.45. Tak apa, congak saya memang macam tu. Okay, buat. Cikgu. Ya. Nak tengok jalan kiri tadi boleh tak? Okay.
Okey. Yang atas sikit. Yang dah mula-mula. Saya lupa step lah. Okey. Okey, turun balik. Okey. Ya. Soalan nombor apa tadi? 3 eh? Hmm. Sekejap saya nak call orang sekejap. Sianya ada budak. Buat sekejap Okey.
Jalan Assalamualaikum. Kak Ina. Tak, kawan nak roti. Ina buat Kak Ina tunggu nanti Ina dah sudah, Ina tak pasal. Jadi Ina bagi dekat dia tunggu jalan rumah saja tak ada. Sudah sampai kan? Kita sampai tu. Nombor 29 ni kan? Okey. Tapi waktu ni mesti beli sini. Okey tu, nombor kat tu nombor 29. Ha?
Okey. Dah dapat jawapan? Apa jawapannya? Persamaan pertama apa dia? X tambah Y Apa persamaan? Aha. lebih kecil atau sama dengan 8. Okey, betul. Yang kedua? Yang kedua? 6X tambah 2Y lebih besar sama dengan 20. 6x Tambah 2y lebih besar 20. Okey, Besar. betul? Okey. Okey, yang ketiga? Yang ketiga? X lebih kecil sama dengan 3Y. Okey, betul. Okey? Dekat sinilah nanti yang saya kata tadi, nak lorek baca dari Y. Okey? Setelah kamu dah lorekkan semua, biasanya kamu akan jumpa, okey, ini biasanya kamu akan jumpa kawasan berlorek adalah kawasan yang tertutup. Tetapi ada juga, tak silap saya soalan tahun lepas, kawasannya tidak tertutup. Maksudnya dia punya jawapan tu contoh dia buat macam ni awak punya mungkin dia ada macam ni, lepas tu ada macam ni ke contoh kan. Kawasan berloreknya ke atas ni. Jadi kalau soalan macam ni dia tak akan tanya pasal maksimum, dia akan tanya hanyalah untuk nilai minimum. Okey, tadi saya bagi tahu dah. Biasanya kawasan berlorek adalah kawasan tertutup. Tetapi yang ini yang luar biasa sebab graf dia berada di kawasan yang terbuka. Okey. So, untuk soalan ini grafnya juga masih dalam kawasan yang tertutup, betul? Okey, saya nak cek jawapan. Cek jawapan, kalau B dengan C betul, maksudnya graf kamu semua betul. Okey, soalan C yang pertama, bilangan maksimum dan minimum buku sains yang dibaca. Berapa minimum? Berapa maksimum? Why? Minimumnya berapa? Dapat dah? Dah siapkan kerja lain. Okey, dapat tak? Belum siap Sikit je cikgu. Oh, belum siap. Okey. Aduk kan aduk lahirkan dengan papa kan. Atuk jaga bapa aja. Atuk dia jaga. Asal tak diguna ni? Dah habis. Nanti kita isi lagi. Ni aduk kan ni. Mesti sama je kan? Atuk sama je kan? Atuk kita tak tu. Ni kan? Atuk ni dia jaga. Atuk Tipah yang lahirkan bapa. Sebab Bapa ada dua. Bapa ada dua, mak. Bapa ada dua. Nantilah Umi nak ada kelas. Nanti. Okey dah?
Dah, belum? Nampaknya? Ya, cikgu. Saya jam dekat Apa yang jam? Mana? senat Yang lorek mana? tu. Persamaan ketiga Okey. saya sangkut. Okey, persamaan ketiga, okey. Kamu punya tapi apa dia punya graf dah dapat dah? Graf Kan dapat kamu dah. dapat Graf macam ni. Okey, persamaan ketiga kamu lebih kurang macam ni. Ni saya tak guna skala. Kamu dapat macam ni kan, lebih kurang macam ni kan? Betul tak? saya dapat 2 atas saja. Yang bawah saya tak dapat. Yang bawah ni untuk persamaan 3. mana dia dah? Okey, persamaan ketiga kamu ialah Okey, persamaan ketiga kamu adalah X lebih kecil 3Y, betul? Betul. Okey, untuk persamaan Betul. seperti itu, kamu tak payah buat jadual yang kosong-kosong. Okey, X, 3Y, dia tak ada C. So, you buat macam ni. Kamu jangan buat kosong-kosong. Nanti semua sini kosong. Dah habis main game pula kat sini kan. Okey, dia kena boleh buat itu je. X kosong, Y kosong. Sebab untuk soalan yang tak ada C, okey saya ulang. Untuk soalan yang tak ada C, siapa ni? Ada lagi orang masuk? Sekejap Okey, yang tak ada C, awak ambil X kosong, satu lagi ambillah X apa-apa. Okey, saya nak ambil apa? Saya ambil 60. Kenapa? Mudah. Bila X 60, sini 3Y, jadi Y 60 bagi 3 ialah 20. Faham? Faham. Faham tak? Okey, jadi kamu punya ya. Memang boleh ambil Biasa- random je. Ya, tak kisah mana-mana. Cuma kalau kamu tersilap ambil, mungkin kamu punya jawapan perpuluhan. Bila jawapan perpuluhan, kamu nak plot tu susah sikit lah. Macam tu. Okey, cikgu. Sebab tu tadi saya congak-congak sikit supaya saya tak nak ada perpuluhan. Okey, ini graf yang soalan ketiga saya silap graf. Sekejap. Ini soalan ketiga, graf dia silap. Okey, soalan ketiga. Okey, dapat So, graf soalan ketiga kamu dapat begini. Macam tu, then macam tu kan? Oh, sorry. Macam tu. So, ini kawasan belorik kamu. Betul? Lebih kurang macam tu lah. Okay, siapa jawapan C? Minimumnya berapa? Berapa? Saya je. Tengok soalan tadi ke? Elah. Saya baru faham. Baru faham. Apa dia? Sebabnya memang biasanya jawab solution triangle, index number. Solution triangle, index number kan. Semalam anak saya sebelum balik dia kata, okey tak apa, nanti dia cuba buat 3 jawapan untuk bahagian C. Saya kata, yelah. Tapi jangan yang lain tak ada jawab, sudah. Dia sama juga dengan kau. Saya lupa. Macam mana nak lorek tu? Nak lorek yang mana? Yang mana ni? Tak faham? Macam mana nak baca maksimum minimum je? Minimum. Okey, soalan ni dia kata dia kata bilangan maksimum. Okey, dalam kes ini macam tadi dia bagi bagi tu nilai dan awak kena cari maksimum minimumnya. Kat sini dia tak bagi kan? Dia kata bilangan maksimum dan minimum buku yang dibaca. Betul? Dekat sini bilangan minimum dan maksimum buku mana? X ke Y? Sekejap. Okey, jadi minimum dalam kes ini minimum yang dibaca Sains. Minimum S kan? Ni. Minimum yang paling sikit. Ini minimum X. Minimum X yang ini. Oh, yang bersilang. Bukan yang di kawasan belorik. Macam tadi, soalan tadi, dia keluar macam ni. Di minimum dan maksimum, macam tadi. Yang tadi, cari minimum maksimum apabila 40 kan kat bawah ni kan.
ambil 40, kita buat garis putus-putus 6. Mula jumpa kawasan Blorek tu adalah minimum, paling jauh itu adalah maksimum. Betul? Betul? Tapi kali ini beza. Bagi tahu buku satu lagi tu berapa. Dia cuma tanya minimum dan maksimum. Minimumnya iaitu nilai paling kecil dan nilai yang paling besar. Tak? Ini berbeza dengan yang tadi. Minimum untuk kawasan Blorek. Kalau dia tanya dekat Y dia, minimum Y dekat sini lah. Minimum Y yang ini. Ini maksimum dia. Soalan yang kedua apa jawapannya? 8 kos. Soalan ni. Saya tak terbuat pula soalan ni semalam anak saya. Saya takut nanti dia cari minimum maksimum tak jumpa. Itulah macam mana. Cikgu. Aduh, aku dah lah tak boleh jumpa. Ya. Jadi minimum tu sama dengan minimum tu 2. Mungkin pasti awak punya graf kalau dia bagi minimum 1 maksimum 6. Lari 1. 6. Mungkin graf kamu cek balik pun. Minimumnya 1, maksimumnya 6. Okay, boleh eh? Oh, betul. Saya nak betul. Okay, sekarang ni awak dah tak nampak graf kan? Kita tengok menjawab soalan sekiranya your hand. Buat laju sangat. Okey. Kita tengok soalan nombor 11. 11 dia dah bagi jadual dah, lagi mudah. Awak buat graf. Awak keluar soalan nombor 11 kan 1 2 3 je. Nombor 11 keluarkan 1 2 3 je. Ya. Masa maksimum tu lebih kurang ke? Dia kata maksimum, ya kena kurang. Lebih kurang kan? Bukan lebih kurang. Atau sama dengan ke cikgu? Ya, kurang dengan sama dengan. Dia tak ada lebih kurang. Kurang tu tak nak. Kurang atau lebih kurang sama dengan. Persamaannya cikgu kan? Sama je. Okay, ni ada tanya si mana soalan tadi ke? Dan nombor 3 tadi ke?
Jadi cikgu tanya soalan ni lah. Semua bab pakcik. Ifan ada. Ifan Tu masuk. Buat tak tahu Ayam. pula. Buat semua ke? Tak, saya nak buat persamaan dia je. Apa persamaan yang pertama? sama merujuk. 12X tambah 3Y Wow. sama dengan 1. Dia lah jawab. Aku dengar satu. Dia makin. Kalau adalah Adalah tu sama dengan lah. mana ada lebih kecil. Apa dia? Apa benda? Dalam masa maksimum Apa kecil benda? lah. Eh, Dalam masa maksimum Zul kecil lah. adalah tu bukannya kata kunci. Zul adalah tu bukannya kata kunci. Adalah. Dia adalah. Zul. Dia adalah. Adalah bukan kata kunci dia. Adalah bukan kata kunci dia. Apa merah serius ni adalah Adalah. Okey, soalan. tu. Okey, yang pertama apa jawapannya? X tambah 3Y sama 1/4 Plus X. tambah 3Y. Oh maksimum tu. 12X tambah 3Y. X tambah 3Y. Kecil atau sama Lebih kecil atau 1/4? sama dengan Lebih kecil atau 1/4? sama Kedua. Bagi aku cakap lah. Cek. Okey dah, yang kedua. 6X tambah 8Y atau sama dengan 70. Okey, yang ketiga. X dengan Y. Jadi yang nisbah. Ada yang tak faham. 1 nisbah 3 adalah X nisbah Y. Betul? X Y kan? Tak? Awak kena ingat balik yang kita belajar tajuk koordinat. Sama dengan X per Y prime. Y dia macam ni. X per Y sama dengan 1/3. So dapat 3X Y. Sebab kat sini kita buat X dulu. Nanti kalau tak awak tak nanti kalau tak awak salah tanda lebih besar lebih kecil. Sebab dia ni X, ini Y. So kita buat X, Y. X per Y. So 3X sama dengan Y. Ayatnya sekurang-kurang. So dia lebih besar sama dengan. Tu. Ya. Buat masa ni soalan SPM 5 tahun baru-baru ni senang kan tajuk ni? Tenang. Tajuk ni memang macam ni je. Cuma ada 1 tahun tu dia punya nilai tu dia okey nanti saya check. Saya lupa tajuk soalan tu tahun bila sebab bentuk dia lain sikit je. Sebab biasanya kan dia tanya maksimum, minimum ke apa kan. Tapi nanti saya double check. Saya lupa soalan tahun bila. Dia agak macam kita orang macam alamak mesti budak tak perasan soalan bentuk ni. Nanti saya check saya lupa. Tapi dalam 3 tahun lepas ke macam tu. Dia lain sikit je. So pelajar cuma dapat 8 markah masa tu. Nanti saya check. Tapi saya lupa. Tapi sebenarnya kalau macam dalam soalan dalam tajuk ni saya modul saya ni ada 16 soalan. Memang semua graf dia graf yang tertutup. Tapi macam tahun lepas soalan dia graf dia terbuka. Tapi saya tak ingat soalan tahun bila yang saya masukkan tadi. Dia lain sikit je. Tapi saya lupa soalan dia macam mana. Nanti saya check. Nanti saya bagi tahu. Boleh? So saya harap ready juga dengan tajuk ini sebab saya takut solution triangle keluar susah. Faham? Bagian C apa cikgu? Solution triangle. Aku sampai. Linear. Ya, aku sampai. Index. Lagi satu apa? Gerakan. Oh. Yang saya dah terangkan, korang dah faham padu 100%, 3 soalan daripada 4. Yang motion tu saya ajar tapi lepas tu kita tak banyak sangat latihan pada yang itu. Sebab dia maksudnya kat situ ada budak yang boleh kuasai motion tapi kalau daripada 125 orang mungkin yang menguasai itu 4 ke 5 orang saja. Tapi siapa yang okey teruskan sebab macam saya kata, saya pernah ajar seorang budak MRSM, dia memang boleh dapat full mark masa trial pun dia dapat sebab
soalan motion sebenarnya dia macam linear programming ni. Bentuknya sama je soalan tu. Kalau ikutkan linear programming ni soalannya panjang, motion tu lebih mudah. Tapi sebab bila kamu nak kena ingat bila dia kata dia berhenti seketika, dia kembali ke titik asal, tu yang menyebabkan kamu akan lupa mana yang jadi kosong ke apa macam tu. Boleh? Okay, so saya rasa saya stop dekat sini. Okay, tengok je, awak tengok pas ya buku yang beli hari tu, aku rasa buku tu suci lagi menyucikan. Tak, dah habis ke Ego? Baiklah pula. Saya keluar kejap tadi sebab masih panggil. Oh, ya ke? Oh, okey. Dah habis. Okey lah, satu lagi soalan. Baru pukul hanya baru pukul 11 rupanya, saya tak perasan. Sekejap cikgu, nak tengok nombor 3 ni. Oh, 3. Cikgu, buku pasti apa cikgu? Korang punya SPM tu, korang ada beli kan? Cikgu bagi. Yang tu yang cikgu. Saya tak wajibkan korang beli, tapi ada budak yang beli. Oh. Saya tak dapat boleh lagi cikgu. Yang Cikgu. Sebab buku yang aku bagi percuma pun tak habis jawab. Bijaknya cikgu. Kan Tu buku buat kemudian cikgu. beli dulu buat kemudian. Jadi result dulu baru menyesal kemudian. Aduh. Tak dulu baru study. Nombor 3. Ya, nombor 3. Aiman tanya, Man, kau yang mana Man? Si yang pertama, kenapa Man nombor 3? Pertama bilangan maksimum minimum. Okey. Fine. Buku 9. Dia kata tadi kat sini buku 9 X. Kita tadi macam ni Man. Aiman. Okay. Aiman punya suara lainnya. Okay, X. Sekarang graf kamu dapat bentuknya macam ni. Nampak tak graf saya ni ke nampak besar? Jalan ini, dia bentuknya macam ni. Nombor 3, graf dia. Buat lebih kurang bentuknya macam ni. Add. Macam tu. Graf kamu di sini. Okay. Tanya bilangan minimum dan maksimum buku yang dibaca. Sign dekat X. Lagi buku dekat Y. Minimum, tengok kawasan belorik. Berdasarkan kawasan belorik, minimum iaitu ambil garis, yang mula-mula, yang paling sikit. Ini kan kosong, tak baca buku tau. Jadi minimum kau baca sini. Ni minimum baca buku AdMat dekat sini lah. Kat kosong ni buku AdMat. Ini minimum buku sains. Maksimum yang kau baca nanti bila nak periksa kau baca memang maksimum. Boleh tak nak tidur. Nilai maksimum. Ini nilai maksimum. Nilai minimum. Ini buku masa PKP. buat untuk Buku masa habis SPM baru kau sedar. Bukannya maksimum lagi, aku tak tahu nak kata. Ya Allah, ya Tuhanku, undurlah balik masa. SPM ada titik pusingan cikgu. Titik pusingan. Mana dia berbeza dengan soalan yang tadi Man. Berbeza dengan soalan yang tadi. Kan yang tadi, saya kata, kalaulah kau punya markah tu, kan? Kalau markah yang kamu dapat 40, cukup-cukup 40, agak-agak nak dapat 40 markah ni, apa masa kau study? Alah 18 minit study, dapatlah 40 markah. Itulah contohnya. Maksimum ni budak ngek-ngok kan, jadi kena maksimum belajar, kena belajar 70 minit baru dapat. Terus markah, lagilah macam mana kan. Macam tu lah maksud. Boleh Mai? Tengok 3C. 3C soalannya ni. 3C pasal ni 40-20 Yang ni masukkan juga. 3C 40X 20Y. Yang maksimum kena buat garis putus-putus Y per 40. Contohnya, kalau kamu tak nak buat ni pun tak apa sebenarnya. Kalau kat graf ni, nampak kamu tak pasti tahu. Kalau kamu tak buat garis putus-putus tu, kamu tak pasti. Itu berada di atas ni atau di bawah ni. Tetapi,
kamu dah ada 4 tambah 20y. Dia tadi. Ni. Maksimum kamu di sini atau di sini. Kamu ada 40x tambah 20y. 10y. Maksimumnya kamu tengok koordinat sini. Koordinat sini berapa? 1. Koordinat sini berapa? Tengok kamu punya. Jadi kamu masukkan nilai ini ke dalam sini, mana yang memberi nilai maksimum? Faham? Dua-dua. Kalau kamu dah buat garis putus-putus, X 40, Y 20, kamu dah buat garis putus-putus. Dapat garis putus-putusnya macam ni. Kalau kamu gerakkan, kamu akan nampak. Kalau kamu buat garis putus-putus, kamu gerak, kamu nampak paling atas. Ini case kalau kamu tak buat garis putus-putus. Kamu kena try lah mana satu yang memberi nilai maksimum. Faham? Oh. Faham Boleh? Boleh? Ada lagi soalan? Tak apa, 3 soalan ni pun bagi padu, insyaAllah tak ada masalah. Secara kebetulan 3 soalan yang kita jawab ni memang pelbagai. Soalannya dah pelbagai dah. Ada yang bentuk gerak ada bentuk nisbah, dah ada yang dah terbalik, Y di sebelah kanan. Ada apa-apa soalan? Tak apalah, saya stop. Awak ingat ya, sebab saya pun tak tahu mesyuarat baru besok di sekolah. Saya tak tahu macam mana perjalanan sekolah, sama je yang datang sekolah, macam mana cara pembelajaran awak, tapi yang tentunya awak tak belajar pun dalam masa 2 minggu ni, awak exam. Jadi bila awak exam, tambahan ke apa buat mungkin untuk mat tu belum minggu depan kan. Jadi mungkinlah dia bagi masa untuk buat revision. Buat program. Ada kelas petang ke, saya pun tak tahu macam mana perjalanan di sekolah lagi. Jadi saya akan buat, akan bagi tahu dalam grup lah. Maksudnya saya kata saya nak buat topik ini. Jadi macam saya katalah, saya tak paksa lah. Siapa rasa nak join, tak nak, dah. Faham? Alhamdulillah, dah 60. Sekejap. Sekejap. Buka mic, cepat buka mic. Suka Sari buka mic. Aku ambil video ya, aku ambil video. Inilah calon-calon M 2020 dan 2001 mula ada kesan. Panjang Syah ni. Baik, langsung baju merah. Baju merah. Ya. Yang panjang. Potong. Sama rambut aku dah panjang ah. Rambut kau. Dia slow lah. Kau dia. Perang. Buat soalan aku kat grup. Yang saya satu. Ya, saya satu je. Saya tak pandai tak nak tolong. Siapa rambut panjang? Oh lama. Cikgu, rambut saya panjang kot, tengok. Oh, rambut panjang Danish. Oh. Panjang kot. Dia Haris tunjuk kipas dia. Rambut dia Zul paling panjang. rambut dia panjang Ya. Ya, ayo abang. So, pergi tahan dah tak Dah. Yang kau boleh keluar dulu, saya dengan Zul ada. Bye. Assalamualaikum. Salah. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu, terima kasih.
Cikgu. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Good. Cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Cikgu, terima kasih cikgu. Cikgu, terima kasih. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Cikgu, 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 terima kasih cikgu. cikgu, 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 cikgu. Cikgu. Terima kasih. Cikgu, terima kasih. Terima kasih. Saya tak boleh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu, terima kasih. Cikgu, cikgu, Terima kasih cikgu. cikgu, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Subhanallah. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu, 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 Cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, 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 Pak, cikgu, tidak, cikgu, tidak. Cikgu.